أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه من اهتدى. وما قل وكفى خير من كثر وألهى. Pengurusan tiram Al-Ustaz, tiram pusat, pendengar, muslimin hadirin, muslimat hadirat, para jamaah, para guru yang mungkin turut hadir menyertai live pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini, dalam sedikit masa yang ada, insya-Allah kita akan bersama-sama membincangkan tentang satu ibadah yang amat penting dalam kehidupan kita demi untuk menyempurnakan arahan dan kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada setiap kita, muslimin ataupun muslimat. Muslimin hadirin, muslimat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbincangan kita pada pagi ini melibatkan beberapa perkara penting, antaranya tentang pelaksanaan ibadah umrah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan perjalanan kita menyempurnakan ibadah umrah. Cuma perbincangan kita pada pagi ini, kita akan go through, kita akan bersama berdasarkan beberapa persoalan yang untuk memudahkan kita mengikuti perbincangan kita pada pagi ini. Persoalan yang pertama yang kita akan cuba bincang, apakah ataupun jelaskan pengertian umrah. Umrah ialah mengunjungi Baitullahil Haram, iaitu Kaabah Al-Musharrafah, Kaabah yang mulia, yang mungkin tuan-tuan dah ikuti sejarah kemuliaan, kehebatan Kaabah, dan perbincangan kalau ada masa kita akan terangkan tentang Kaabah. Baitullahil Haram, Baitullah, rumah Allah yang mulia, iaitu Kaabah di Mekah, pada bila-bila masa saja. Kemudian seterusnya mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat yang tertentu. Kemudian seterusnya, apakah dalil ataupun kita berumrah ni, apakah dalil yang mewajibkan kita melaksanakan umrah? Maka dalil kewajipan umrah, bagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sepotong ayat daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 196. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan kaedah hukum, wa atimmu adalah kata perintah yang menunjukkan wajib kita melaksanakan haji dan umrah dalam ruang lingkup apabila kita mempunyai kemampuan. Seterusnya, persoalan yang ketiga ialah syarat wajib umrah. Bila Allah Ta'ala nyatakan wajib kamu melaksanakan haji dan umrah, apakah yang syarat-syarat wajib umrah? Perkara yang ada pada seseorang yang menjadikan mereka wajib melaksanakan umrah. Antaranya disebutkan, yang pertama Islam, yang kedua cukup umur, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka. Apabila seseorang ada tiga perkara tersebut,
maka wajib bagi mereka melaksanakan umrah. Islam cukup umur, berakal, merdeka. Seterusnya, persoalan yang keempat persoalan yang ketiga yang kita akan jawab, apakah pula rukun umrah? Wajib umrah outdoor ataupun luaran. Rukun umrah ketika kita melaksanakan umrah. Rukun umrah bermaksud perkara yang wajib, yang mesti dilakukan untuk menyempurnakan satu umrah, maka rukun umrah ini perlu dilaksanakan. Tidak sah jemaah yang tidak menyempurnakan rukun umrah ketika menyempurnakan rukun umrah. Seterusnya, apa perbezaan antara wajib umrah dan rukun umrah? Maka disebutkan rukun umrah yang pertama adalah niat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, tak nampak. Sekejap. Slide tak nampak. Boleh baca. Sekejap. Okey. 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 Rukun umrah yang pertama ada teknikal sikit. Sa'i umrah. Yang keempat, bercukur dan bergunting. Yang kelima, tertib pada semua rukun. Rukun umrah yang pertama, niat ihram, iaitu niat ihram di miqat. Yang kedua, tawaf umrah. Yang ketiga, sa'i umrah. Yang keempat, bercukur ataupun bergunting. Kelima, tertib pada semua rukun. Okey. Itu rukun umrah. Persoalan yang kelima yang kita akan jawab pada pagi ini, apakah pengertian wajib umrah? Wajib umrah ialah perkara yang kita wajib lakukan ketika mengerjakan umrah. Sekiranya kita tidak mengerjakan salah satu daripadanya, umrah tersebut tetap sah. Umrah tersebut tetap sah, tetapi kita dikenakan dam menurut syarat-syarat tertentu. Menurut syarat-syarat tertentu, tetapi menanggung dosa sekiranya meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja. Seterusnya, untuk kita lebih faham, apakah perbezaan antara rukun umrah dan wajib umrah? Rukun umrah adalah niat ihram umrah di miqat. Yang kedua,
tawaf umrah. Yang ketiga, sa'i umrah. Yang keempat, bercukur dan bergunting. Yang kelima, tertib pada semua rukun. Wajib umrah, kita wajib meniatkan ihram di miqat. Sekiranya kita melepasi miqat, barulah kita niat, maka hukumnya dosa. Sekiranya kita tidak berpatah balik ke miqat, maka hukumnya dosa kalau kita lakukan dengan sengaja. Tawaf umrah dan sa'i umrah. Wajib umrah ketika kita melakukan tawaf dan sa'i umrah ialah perkara-perkara yang kita lakukan untuk menyempurnakan tawaf dan sa'i umrah tersebut. Seperti berwuduk, melakukan tawaf di mataf, di tempat tawaf dan sebagainya. Sekiranya kita meninggalkan perkara ataupun melakukan larangan dalam ihram, maka kita wajib umrah ketika tawaf dan sa'i adalah meninggalkan perkara yang dilarang semasa dalam ihram. Okey, seterusnya carta aliran amalan umrah. Yang pertama, niat ihram. Yang kedua, kita tawaf umrah. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, bercukur. Dan yang kelima, tertib pada semua rukun. Wajib umrah, niat ihram di miqat. Yang kedua, meninggalkan perkara larangan semasa ihram. Seterusnya, bagaimana cara kita memakai kain ihram? Ihram kita disunatkan untuk berpakaian yang berwarna putih. Maka hukumnya khilaful aula, ataupun kita tidak mendapat sunat kalau kita pakai pakaian yang berwarna yang lain. Ihram lelaki, tuan-tuan boleh rujuk dalam gambar dua helai kain yang menutup bahagian atas badan dan di bawah badan. Kemudian kita akan itibak, kita akan buka bahu sebelah kanan ketika pada masa-masa tertentu, pada waktu ihram, pada waktu tawaf dan sa'i. Apakah sunat-sunat dalam ihram? Persoalan seterusnya, apakah sunat ihram? Sebelum kita niat ihram, kita disunatkan mengarat kuku, merapikan janggut dan misai, menanggalkan bulu ketiak, ari-ari dan sebagainya, mandi sunat ihram, mengambil wuduk, memakai wangian, memakai minyak rambut, memakai kain ihram berwarna putih dan menunaikan solat sunat ihram. Kemudian sebelum kita masuk, bagaimana kita niat ihram? Semasa kita amalan sunat semasa niat ihram ialah menghadap ke arah kiblat, berada dalam keadaan berwuduk. Amalan selepas kita berniat ialah memperbanyakkan talbiyah, berdoa, membaca Al-Quran dan zikir, mengelakkan daripada perbualan kosong. Macam mana niat umrah? Boleh ikut saya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala
Saya ulang. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, niat ini kita ada 3 rukun. Kita mengucapkan niat kita dalam keadaan ihram dan kita berazam untuk melakukan umrah. Untuk untuk muslimat ataupun jemaah perempuan, diharuskan kepada mereka untuk berniat niat bersyarat. Maksudnya, sekiranya bila sampai, bila berniat, ada kemungkinan untuk tidak boleh melakukan tawaf. Maka dianjurkan oleh para ulama untuk kita berniat bersyarat. Niat bersyarat seperti berikut. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya aku terhalang oleh sesuatu, maka halallah aku. Maksudnya, maka aku terkeluar daripada telah keluar daripada dalam keadaan ihram. Niat umrah bersyarat ialah niat umrah yang dikaitkan dengan sesuatu. Dikaitkan dengan sesuatu yang terhalang. Maka, sekiranya ada perkara yang terhalang daripada ketika kita dalam ihram, maka kita terlepas dari larangan ihram. Bilakah kita dibolehkan untuk niat bersyarat? Yang pertama, dalam keadaan tidak berhaid. Dalam keadaan tidak berhaid. Dia berniat ihram umrah dengan menyertakan syarat, sekiranya aku kedatangan haid dan haid aku berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halallah aku. Ataupun yang kedua, dalam keadaan berhaid, dia berniat ihram umrah dengan menyertakan syarat, sekiranya haid aku berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halallah aku. Keadaan niat bersyarat yang tidak dibolehkan. Yang pertama, dalam keadaan tidak berhaid. Dia berniat ihram umrah, kemudian ketika kedatangan haid, dia berkata, jika haid aku berterusan hingga tarikh pulang, maka jadi halallah aku. Jadi, tuan-tuan sekalian, kita dalam keadaan haid, kita tidak boleh niat bersyarat. Seterusnya, lafaz niat bersyarat boleh digunakan dalam keadaan tidak berhaid jemaah. Berniat ihram bersyarat dengan menyertakan syarat seperti berikut. Kalau tidak, masih dalam keadaan bersih dan dia bimbang kedatangan haid, maka dia boleh melafazkan, sekiranya aku kedatangan haid sebelum selesai tawaf, maka aku jadi halal. Seterusnya, dinasihatkan niat bersyarat hanya dalam keadaan berikut. Yang pertama, ketika mengerjakan umrah yang hampir dengan waktu wukuf. Ini untuk kerja haji. Yang kedua, mengerjakan umrah sunat selepas mengerjakan haji. Dan yang ketiga, mengerjakan umrah di luar musim haji. Jadi, tuan-tuan sekalian, disertakan kalender cara kita mengira kedatangan haid kita tu. Seterusnya, di mana kita nak berniat umrah? Jawapannya ialah di miqat. Wajib kita meniatkan umrah atau meniatkan ihram ketika umrah pertama kita. Yang pertama, miqat
Bir Ali. Kalau kita daripada Madinah, kita akan niat di Bir Ali. Zatu irqin ataupun zatu irqin, seterusnya Qarnul Manazil, Yalamlam, Al-Juhfah. Selalu kita melalui daripada udara, kita akan berniat umrah di miqat yang bernama Qarnul Manazil. Apakah amalan selepas kita berniat umrah? Antaranya yang amat dianjurkan ialah mengucapkan talbiyah. Lafaz talbiyah seperti mana yang kita dengar sebelum-sebelum ini ialah antaranya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pendengar yang bersama boleh ucapkan dengan hati ataupun bersama-sama menyebut bersama dengan saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan, setelah kita berniatkan ihram, kita wajib menjaga larangan dalam ihram. Apakah larangan semasa ihram? Yang pertama, untuk lelaki memakai pakaian bersarung atau berjahit dan bercantum. Bermaksud, kita tidak boleh memakai pakaian sehelai kain yang dijahit untuk menutup satu anggota badan yang sempurna. Yang kedua, larangan ihram untuk lelaki menutup kepala atau sebahagian besar daripada kepala. Untuk muslimat, larangan ketika ihram adalah menutup muka. Larangan dalam ihram untuk lelaki, muslimin dan muslimat, memakai sarung tangan. Yang kelima, memakai bau-bauan sama ada di badan, pakaian, makanan, minuman atau menghidunya ke dalam hidung. Yang keenam, memakai minyak di kepala atau janggut dan selain daripadanya yang tumbuh di pipi dan di dahi. Yang ketujuh, menanggalkan larangan menanggalkan rambut atau bulu-buluan. Yang ke-8, mengerat atau memotong kuku. Antara yang lain ialah menebang, memotong, mencabut pokok-pokok di tanah haram, berburu binatang buruan, berkahwin, mengahwinkan, menerima wakil kahwin, melakukan pendahuluan persetubuhan, melakukan persetubuhan. 13 perkara yang disebutkan tadi ialah perkara yang dilarang ketika ihram. Seterusnya, lokasi hotel penginapan. Dan sekiranya tuan-tuan berdaftar dengan tiram dan mereka yang telah berdaftar, syarikat akan menempatkan kita punya pendapatan terlalu dekat dengan tempat kita akan tawaf dan sa'i. Yang pertama, Sofah Orchid, Sofah Hotel, Darul Iman, Ghufran. Itu satu bangunan. Bangunan di sebelahnya, Millennium Hotel, kemudian International, kemudian Millennium Hotel, kemudian Conrad. Dan rajah yang disertakan dalam
dalam paparan tu tuan-tuan sekalian menunjukkan hotel-hotel yang berdekatan yang selalu ditempatkan para jemaah umrah. Dan tuan-tuan sekalian yang bertanda yang bertulisan putih itu tempat selalu jemaah ihram, jemaah umrah daripada Tiram Travel. Seterusnya tuan-tuan sekalian, Rajah Kaabah, tempat sa'i yang supaya kita dapat lebih gambaran. Walaupun tuan-tuan sekalian secara teoretikal, secara teorinya kita tak akan nampak lebih daripada praktikal. Okey. Tetapi kalau kita dah ada teori, insya-Allah kita lebih memudahkan kita untuk mengerjakan umrah dengan sempurna. Okey. Itu gambaran jauh. Rukun Hajarul Aswad, sekurang-kurangnya kita kena ingat sebab kita akan memulakan tawaf di situ. Okey. Gambar yang disertakan. Rukun Yamani, Rukun Syami, Hijr Ismail, Rukun Iraqi, Maqam Ibrahim, Pintu Kaabah, Hajar Aswad. Okey. Seterusnya tuan-tuan sekalian, kita kenal tempat permulaan untuk kita bermula. Hajar Aswad di penjuru yang berdekatan dengan pintu Kaabah. Tuan-tuan sekalian. Okey. Selalunya kalau kita bersedia untuk niat untuk tawaf, dia akan berlaku sedikit crowded di kawasan penjuru Hajar Aswad tu. Okey. Dan Hijr Ismail, separa lingkungan tu adalah kawasan yang kita tidak boleh masuk. Okey. Sebab bila kita berada di dalam Hijr Ismail, kita dikira berada di dalam Kaabah. Seterusnya, kita tengok sikit Hajar Aswad. Okey, di penjuru Kaabah. Ada dua gambar di situ. Dan gambar yang satu lagi, Hajar Aswad. Okey. Rukun Yamani, tanda Hajar Aswad. Dia punya corak pada ujung Kaabah juga berlainan. Sekalian. Dan di tiang yang bertepatan dengan Hijr Ismail, yang bertepatan dengan Hajar Aswad juga, padanya ada lampu yang berwarna hijau. Seterusnya, bagaimana pelaksanaan tawaf? Dan sekalian, tanpa tawaf yang sempurna, sa'i kita tidak sah dan umrah kita tidak sah. Pengertian tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali, 7 pusingan. Dengan syarat-syaratnya. Tuan-tuan, wajib dengan yakin. Okey. Rukun umrah yang kita lakukan, maksudnya bersama kita tawaf itu, yang pertama kita ada niat ihram umrah. Yang kedua kita melakukan tawaf dengan sempurna. Seterusnya, tiang lampu hijau yang saya sebutkan tadi, tiang yang padanya ada 3 atau 5 lampu yang berwarna hijau yang sentiasa bernyala, yang sentiasa dinyalakan. Kalau waktu senja ataupun waktu malam kita lebih jelas. Dan sebagai peringatan,
Gambar ni adalah gambar yang lama, yang bukan terkini. Okey. Tiang lampu hijau adalah kawasan kita permulaan tawaf. Untuk kita mulakan tawaf. Dan kita kenal pasti corak-corak yang ada pada bucu Hajar Aswad. Dan selalunya, tuan-tuan sekalian, selalunya ada crowded. Ramai jemaah umrah yang akan berhenti seketika kat situ. Seterusnya, ditunjukkan gambaran Hajar Aswad. Okey, gambaran Hajar Aswad. Secara rajahnya juga ditunjukkan selepas itu. Kita bermula daripada Hajar Aswad yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau. Garisan hijau tu. Okey. Garisan hijau tu. Tanda merah pada rajah tu menunjukkan kita punya gerakan. Gerakan memulakan tawaf. Selalunya, mutawif akan bawa jemaah umrah berdasarkan keadaan semasa tu. Kalaulah ketika tu ramai yang melakukan tawaf, mutawif akan bawa juru pandu tawaf akan bawa sedikit jauh daripada Kaabah untuk mengelakkan daripada kesesakan. Rajah yang berikutnya menunjukkan bagaimana yang dikira sebagai satu pusingan. Ataupun macam mana yang dikatakan satu pusingan. Satu pusingan tu membawa maksud kita mulakan tawaf kita daripada rukun Hajar Aswad. Kita melakukan tawaf, melalui rukun Iraqi, melalui rukun Syami, melalui rukun Yamani, sampai kepada rukun tu membawa maksud penjuru Hajar Aswad balik semula. Maksud daripada rukun Hajar Aswad kita tawaf sampailah rukun Hajar Aswad pula. Itu dikira satu. Dikira satu. Kemudian antara perkara yang dianjurkan, disunatkan ketika kita melakukan tawaf ialah kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang dianjurkan kita untuk membaca ketika kita sampai di rukun Yamani. Secara tidak langsung mengingatkan kita akan hampir kepada rukun penjuru Hajar Aswad, iaitu perakhiran pusingan kita tersebut, dan kita akan memulakan pusingan yang baru. Okey. Dalam buku ada doa yang ditambah, wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Seterusnya, adakah kita perlu melafazkan niat tawaf? Maka disyaratkan kita melafazkan niat tawaf bagi tawaf berikut. Yang pertama, tawaf sunat. Yang kedua, nazar. Yang ketiga, wada'. Yang keempat, tahiyatul bait. Yang kelima, tawaf qudum. 5 tawaf tersebut disyaratkan untuk kita lafaz. Adapun tawaf untuk umrah, kita hanya lintaskan hati, aku nak tawaf ni, dah cukup dah. Seterusnya, syarat sah, jenis dan sunat ketika kita tawaf. Yang pertama, sentiasa kita kena ingat, tawaf ialah mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya. Syarat-syarat tawaf. Apa syarat-syarat sah tawaf?
Yang pertama, suci daripada hadas. Sama ada hadas kecil, tambahan lagi hadas yang besar. Suci badan kita, pakaian kita, tempat kita melakukan tawaf daripada najis. Menutup aurat bermula dari sudut ataupun penjuru Hajar Aswad dan berniat tawaf jika tawaf wada', sunat dan nazar. Kalau kita masuk daripada pintu Malik Abdul Aziz, kita akan melalui terlebih dahulu penjuru Yamani. Maka kita mula daripada situ. Masih lagi tak bermula tawaf. Tawaf kita tu masih lagi belum bermula. Tawaf kita dikira bermula setelah kita sampai ke penjuru rukun Hajar Aswad. Penjuru Hajar Aswad. Menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke depan. Kalau kita berjalan mengundur, kalau ada lah, jaranglah berlaku. Berjalan mengundur, tidak dikira. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan yakin. Kemudian kita dianjurkan untuk lebihkan pusingan tawaf kalau sekiranya ada pusingan kita yang tidak sempurna. Berjalan bertujuan tawaf. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, jangan sampai kita berubah niat. Ketika kita tawaf mungkin, kita akan jumpa seakan-akan orang yang jiran kita di Malaysia dan sebagainya. Bila kita dah tukar niat tu, pusingan tawaf kita tu boleh rosak. Sekiranya kita kekalkan tujuan kita melakukan tawaf itu untuk mencari jiran kita. Dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar dari Hijr Ismail dan Syazarwan. Syazarwan tu macam binaan yang di tepi Kaabah tu. Seterusnya, tuan-tuan sekalian, jenis-jenis tawaf. Tawaf rukun untuk haji dan umrah. Mereka yang melakukan umrah yang pertama, iaitu umrah wajib. Tawaf yang pertama tu dikira tawaf rukun. Seterusnya tawaf qudum, tawaf tahiyatul bait, tawaf sunat, tawaf nazar dan tawaf wada'. Apakah sunat-sunat tawaf? Yang pertama, berjalan kaki. Berittiba' bagi tawaf diiringi dengan sa'i. Maksudnya, 3 pusingan terakhir sebelum kita melakukan sa'i, kita sunat untuk ittiba'. Maksudnya kita buka ihram bahagian atas, membuka bahagian kepala bahu sebelah kanan. Melakukan ramal, berlari-lari anak. Sekira-kira tidak terlalu meletihkan kita dan tidak mengganggu orang lain yang sedang melakukan tawaf. Melakukan tawaf, okey. Istilam Hajar Aswad dan mengucupnya rukun Yamani dan tidak mengucupnya. Istilam Hajar Aswad. Maksudnya kita melambaikan Bismillah ya Allahu Akbar. Membaca zikir dan doa berturut-turut. Kalau kita tawaf, kita berhenti dalam masa yang lama, kita tak dapat sunat melakukan tawaf secara berturut-turut. Tawaf dengan khusyuk dan tawaduk. Khusyuk membawa maksud fokus. Tawaduk dalam keadaan merendah hati kepada Allah SWT. Dan kita melakukan salat sunat tawaf. Ketika kita tawaf, kita mungkin tersentuh ataupun berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Macam mana persoalan ataupun beberapa persoalan tentang perkara yang membatalkan wuduk, terutamanya bersentuhan. Wuduk kita semasa di tanah suci.
Hukum asal yang kita pegang di Malaysia, bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapik adalah batal wuduk. Cumanya bila kita melakukan tawaf di Makkahul Mukarramah, kita mengambil sedikit keringanan yang disebutkan oleh para ulama. Antaranya, tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan antara lelaki dengan perempuan tanpa syahwat dalam keadaan yang masyaqqah, kesusahan yang berat, dan haraj, kesusahan, seperti kesesakan di tempat mataf, tawaf dan lainnya. Tuan-tuan sekalian, pendapat ini hanya digunakan ketika kita mula daripada keluar bangunan penginapan sehinggalah kita di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ataupun ketika berada dalam keadaan yang terdesak, yang terlalu susah, ketika menaiki pesawat, bas dan sebagainya. Dan kita juga gunakan pendapat ini ketika kita melakukan tawaf. Membawa maksud, kalau kita tersentuh, kita masih dikira tidak batal. Dan kita boleh meneruskan tawaf. Seterusnya, perkara-perkara yang kita perlu ambil perhatian ketika kita melakukan tawaf. Ataupun tawaf lah terutamanya. Sebab tawaf kita boleh tidak sah sekiranya kita bawa najis bersama. Yang pertama, selipar yang dibawa bersama semasa tawaf. Yang kedua, anak kecil berlampin. Yang ketiga, pakaian yang bernajis. Yang keempat, tai burung yang jatuh semasa tawaf. Perkara-perkara ini dikira najis kalau kita tidak mengurusnya dengan betul. Seorang ayah yang ingin bawa anak kecilnya untuk melakukan tawaf, maka dia perlu tukar lampin sebelum melakukan tawaf tersebut. Seterusnya, tuan-tuan sekalian, macam mana pula aurat semasa kita tawaf? Untuk lelaki, aurat adalah antara pusat dan lutut. Yang kedua, jemaah lelaki hendaklah menutup anggota bahagian atas tubuhnya sebagai menjaga adab. Maksud, bahagian atas kain tu yang menutup badan, sebagai adabnya untuk kita tutup. Sebab tu hukumnya makruh sekiranya dalam keadaan kita tidak romal dan ittiba', kita membuka kain ridak kita tu, kain yang menutup bahagian atas, membuka kepala bahu kanan. Ittiba', pemakaian kain ihram menampakkan bahu kanan hendaklah ketika dalam tawaf yang diiringi dengan sa'i sahaja. Berittiba' yang diiringi dengan sa'i sahaja. Berittiba' adalah memulakan tawaf sahaja. Ketika hendak memulakan tawaf saja. Jangan ittiba' terlalu awal. Contohnya di KLIA, kalau kita masuk ke Mekah terlebih dahulu, ataupun sebagainya. Ahad aurat perempuan pula, yang pertama, bawah dagu, pergelangan tangan, anak rambut di muka, stokin, anak rambut di kawasan telinga, kadang-kadang terlihat bila kita pakai cermin mata dan sebagainya. Aurat tidak semasa tawaf seperti hukum biasa. Seterusnya, kesalahan-kesalahan ketika kita melakukan tawaf. Yang pertama, terbuka aurat dengan sengaja. Yang kedua, menyentuh Kaabah, kelambunya, termasuk Syazarwan, binaan yang mengelilingi binaan Kaabah. Terlepas niat, seperti sibuk mencari kawan. Nasihat saya, bila kita tawaf, kita nampak orang yang kita kenal, biarkanlah
terlebih dahulu, kita sempurnakan tawaf. Kemudian lepas tu kita cari. Tidak yakin dengan 7 pusingan. Tuan-tuan, perkara ini sering berlaku. Kadang-kadang mutawif tu yakin dah. Yang ikut mutawif tu tak yakin. Maka yang tak yakin tu, dia perlu sempurnakan berdasarkan ketidakyakinan dia. Kalau dia tidak yakin kata dia melakukan 7 pusingan, wajib bagi dia untuk meyakinkan dia dan menyempurnakan 7 pusingan. Sekiranya dia tidak yakin 7 pusingan yang dia lakukan dengan sempurna, maka dia tidak boleh sa'i. Sa'inya tidak sempurna. Bila sa'inya tidak sempurna, membawa kepada umrah yang tidak sempurna. Belum cukup 7 pusingan, kemudian terus sa'i dan bergunting kerana dibebangi ditinggal kawan, isteri atau suami. Tuan-tuan sekalian, persediaan-persediaan yang perlu ada antaranya kita ada kawan yang baik. Peranan kawan yang baik adalah memberikan nasihat. Dan mutawif, selalunya pihak syarikat kita menyediakan mutawif-mutawif yang terbaik, maka akan memastikan jemaah yakin dengan 7 pusingan yang dilakukan. Bila kita tawaf, tuan-tuan sekalian, apakah perkara yang makruh? Perkara yang kita tinggalkan, kita akan dapat pahala sunat. Kalau kita lakukan, kita tak dapat apa-apa. Jadi, tuan-tuan sekalian, kita kenal pasti perkara yang makruh agar kita boleh tinggalkan dan bertambah-tambah ganjaran yang pahala yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Yang pertama, makan dan minum semasa tawaf. Bercakap-cakap, percakapan yang kurang sesuai. Baca doa dengan nyaring, dengan terlalu kuat. Sekira-kira mengganggu orang lain. Bercakap menggunakan handphone, telefon bimbit. Melakukan roman, berlari-lari anak dalam semua pusingan. Menahan kentut, buang air kecil dan air besar. Semua perkara yang saya sebutkan, 6 perkara yang saya sebutkan adalah makruh dan amat wajar kita tinggalkan ketika kita tawaf. Seterusnya, macam mana pula kita nak teruskan tawaf yang terbatal? Bila kita tawaf, tawaf kita mungkin akan terbatal. Macam mana kita nak sambung? Macam mana kita nak sambung tawaf kita yang terbatal? Yang pertama, boleh kita sambung pusingan terbatal sahaja di tempat pusingan tawaf kita terbatal tadi. Contoh, di rukun Yamani kita terbatal. Kita boleh sambung sahaja di rukun Yamani. Ataupun rukun Iraqi. Kita sambung saja di rukun Iraqi. Ataupun yang afdal, yang terlebih baik, kita sambung pusingan tersebut di permulaan tawaf, iaitu penjuru Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad. Tawaf sa'i dengan cara menyorong kursi roda. Jemaah yang disorong dan yang menyorong dikira mendapat pusingan tawaf sa'i secara bersama. Tuan-tuan sekalian, 2 dalam 1, kalaulah jemaah yang disorong tu boleh niat sendiri. Dan jemaah yang menyorong tu, yang mendorong kursi tu, tentulah boleh niat. Maka kalau keadaan begitu, yang duduk atas kursi roda tu boleh niat, yang menyorong kursi roda tu boleh niat, maka dapat 2 dalam 1. Satu amalan dapat 2 yang terlaksana. Hukum ini berbeza, tuan-tuan sekalian. Hukum ini berbeza dengan tawaf dan sa'i secara mendukung mengandung hanya dikira seorang sahaja yang terhasil. Okey. Kalau anak yang terlalu kecil yang perlu niat dia oleh ayah dia, maka dia tak dapat 2 dalam 1. Pelaksanaan sa'i. Sa'i, tuan-tuan. Sa'i
boleh rujuk kepada gambar rajah yang disertakan. Itu adalah mas'a ataupun tempat kita melakukan sa'i. Apakah pengertian sa'i, tuan-tuan sekalian? Berjalan ulang-alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Okey. Sa'i adalah rukun yang ketiga, tuan-tuan. Tak sempurna sa'i menyebabkan umrah kita tidak sempurna. Disertakan pula, tuan-tuan sekalian, Bukit Safa, tempat permulaan sa'i. Di sana ditulis start here ataupun bidayatu huna. Ditulis. Okey. Kemudian itu tempat permulaan sa'i yang dipanggil Safa. Kalau kita kira pusing, kita sampai nombor 7. Kalau kiraan genap di Bukit Safa membawa maksud pusingan kita tu tidak tepat. Okey. Bukit Safa tempat kita mengakhirkan pusingan sa'i. Okey, boleh tengok. Lampu hijau tempat kita ramal berlari-lari anak. Untuk lelaki sahaja. Untuk perempuan tidak disunatkan untuk berlari-lari anak. Okey, seterusnya kaki Bukit Safa menuju ke Marwah. Dia agak curam. Okey. Bukit Marwah tempat berakhir sa'i. Boleh rujuk gambar dan setakat makluman daripada kita, maklumat yang sampai kepada kita, tempatnya tak berubah. Tempatnya tak berubah. Apakah syarat sah sa'i, tuan-tuan? Yang pertama, sa'i mesti dah dilakukan selepas tawaf. Sama ada tawaf haji, tawaf qudum, tawaf umrah. Untuk tawaf wada' dan tawaf wada' tidak ada sa'i wada', tuan-tuan. Untuk tawaf sunat tidak ada sa'i sunat. Tawaf umrah ada sa'i umrah. Dalam kerja haji ada sa'i untuk haji. Cukup 7 kali pusingan tawaf dengan sempurna. Dan syarat sah sa'i ini 7 kali dengan yakin. Okey. Dikira 1 kali daripada Bukit Safa ke Marwah. Kalau dia mula dengan Marwah ke Safa, pusingan tu tak dikira. Maksudnya yang pertama sekali tu, mungkin dia daripada hotel, dia masuk pintu daripada Marwah. Daripada Marwah dia pergi ke Safa. Pusingan yang pertama tu tak dikira lagi. Yang dikira daripada Bukit Safa ke Marwah. Baru dikira yang pertama. Kemudian seterusnya. Hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di Bukit Safa. Dan kita sarankan supaya kita naik atas sikit daripada Marwah tu. Hendaklah sa'i di Baitul Ward, tempat yang maklum, mengekalkan niat sa'i. Kiraan sa'i dikira daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian Bukit Marwah ke Bukit Safa. Maksudnya, pergi daripada Bukit Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa dikira 2. Ada yang kira Safa, Marwah, Marwah, Safa. Safa, Marwah, Marwah, Safa dikira 1. Itu silap. Safa ke Marwah kira 1, Marwah ke Safa dikira 2. Sunat ketika kita mengerjakan sa'i. Yang pertama berwuduk. Okey, berwuduk. Wuduk ni hukum sunat, tuan-tuan. Sekiranya wuduk kita terbatal ketika sa'i, maka sa'i kita tetap sah.
Cuma kita tak dapat sunat berwuduk ketika sa'i sahaja. Okey. Kira sa'i. Sunat sa'i. Yang kedua, menuju ke tempat sa'i melalui pintu sofa. Bab as-sofa. Kadang-kadang terbuka pintu ni. Kadang-kadang banyak keadaan tutup. Menaiki bukit sofa dan bukit marwah. Bagi lelaki saja. Sunat. Menghadap ke arah kiblat sambil bertakbir. Mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Mualat berturut-turut. Maksudnya berturut-turut. Tidak diselangi dengan tempoh yang lama. Seterusnya, melakukan ramal berlari-lari anak apabila sampai di kawasan yang bertanda lampu hijau. Bagi lelaki sahaja. Lelaki sahaja. Kalau tuan-tuan perempuan melihat jemaah perempuan yang turut ramal, abaikan tuan-tuan. Tidak mendapat sunat ramal untuk perempuan. Beriktibar pada semua pusingan lelaki, berdoa dan berjalan kaki. Seterusnya tuan-tuan sekalian, antara doa yang dianjurkan sangat-sangat ketika kita melakukan sa'i. Bacaannya, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa inna Allaha syakirun alim. Untuk jemaah umrah, tuan-tuan yang bakal mengerjakan, kita boleh ikut sama-sama membaca doa tersebut. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa inna Allaha syakirun alim. Ketika melalui lampu hijau, kita dianjurkan untuk membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawazu amma ta'lam innaka ma la ta'lam innaka ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Sama-sama. Tuan-tuan, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawazu amma ta'lam innaka ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Beberapa perhatian yang perlu diberikan perhatian kepada jemaah tuan-tuan sekalian. Yang pertama, kawasan tempat laluan untuk pengguna kursi roda buat pusingan patah balik di kaki bukit dan sofa dikira sampai ke kaki bukit. Yang kedua, jemaah yang berhenti minum air zam-zam ketika sa'i disyorkan agar melangkah sedikit ke belakang. Ambil tempat mereka keluar tadi untuk menyambung sa'i tersebut. Yang ketiga, berhati-hati dengan kumpulan yang mengambil kesempatan untuk gunting rambut. Maksud tuan-tuan, ada mereka yang ada pada mereka gunting, dapat offer dan mereka akan minta bayaran. Sebab tu kena berhati-hati. Tidak ada niat i'tikaf solat tahiyat masjid di kawasan sa'i kerana bukan kawasan masjid. Dan wanita haid boleh berada di kawasan sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak ada ibadat sa'i sunat. Tak ada. Kalau kita teman orang lain yang melakukan sa'i, kita dapat pahala teman saja. Kita tak dapat pahala sa'i. Jemaah perlu berhati-hati untuk permulaan dan pengakhiran Safa dan Marwah jika sa'i di bawah tanah. Kalau bahagian ada 3 tingkat tuan-tuan sekalian, bahagian bawah sekali, lower ground tu, kita kena ambil had dia yang betul. Had yang betul. Dan dianjurkan tuan-tuan sekalian, ketika daripada Safa dan Marwah, kita mengambil kawasan yang paling rapat dengan
wheelchair line tu, kerana dalam kalangan para ulama menyebutkan dahulunya kawasannya bengkok. Bukit Marwah tu ataupun dipanggil Jabal Umar tu dulunya tak nampak, bukan straight macam sekarang. Maka kita dianjurkan untuk kita merapatkan laluan sa'i kita tu rapat dengan laluan wheelchair. Seterusnya tuan-tuan sekalian, setelah sempurna tawaf dan sa'i kita lakukan, kita akan bercukur dan bergunting untuk kita keluar daripada ihram, menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Maksudnya kita menanggalkan atau menghilangkan. Yang pertama, masuk waktu. Maksudnya dah sempurna tawaf dan sa'i. Yang kedua, rambut di kepala. Kemudian kurang dari 3 helai rambut. Untuk mereka yang botak, hanya melalukan sahaja pisau atau bergunting sebagai syarat. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai peringatan rukun umrah yang kita bincang, niat umrah, niat ihram umrah, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat bergunting, yang kelima tertib pada semua rukun. Seterusnya, boleh bercukur atau gunting sama ada rambut sendiri atau rambut orang lain apabila telah masuk waktunya. Maksudnya, ibadat sa'i kita dah sempurna, tawaf kita dah sempurna. Afdal cukur atau gunting rambut sendiri terlebih dahulu. Ketika bergunting jemaah haji wanita hendaklah menjaga aurat. Hujung rambut juga dikira sah untuk digunting. Jemaah haji juga boleh bergunting di tempat penginapan. Maksudnya, kalau setelah sempurna ibadat kita, kita minta untuk digunting di tempat penginapan sebagainya, boleh. Jemaah haji lelaki boleh botak, yang botak licin sunat dilalukan mata pisau di atas kepala. Setelah kita berada di sana beberapa masa tuan-tuan sekalian, sampai masa pula untuk kita pulang ke tanah air. Tapi kita tidak boleh balik tuan-tuan sekalian, tidak boleh keluar daripada tanah haram Mekah sebelum kita melakukan tawaf wada'. Tawaf wada' adalah tawaf selamat tinggal. Wajib dilakukan bagi mereka yang hendak meninggalkan Mekah. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pertama, wajib kepada orang yang bermusafir meninggalkan Mekah dengan jarak yang mengharuskan mengharuskan qasar. Yang kedua, orang yang meninggalkan Mekah dan akan bermukim di luar tanah haram selama 4 hari atau lebih. Yang ketiga, orang yang meninggalkan tawaf wada' tanpa uzur yang dibangga syarat dikenakan dam, takdir dan tertib dan takdir. Seterusnya tuan-tuan sekalian, apakah perkara yang kita tidak boleh lakukan setelah kita buat wada'? Benda apa yang kita tak boleh buat? Pertama, berehat bersantai, tidur dalam bilik. Bayar hutang yang boleh ditangguh. Bersedekah, tunaikan solat-solat sunat. Seterusnya, kita juga tidak boleh beli barangan yang tidak ada kaitan dengan keperluan. Berlengah-lengah dalam Masjidil Haram. Seterusnya, mengambil gambar. Kesimpulannya tuan-tuan sekalian, yang kita ambil sehingga sekarang untuk slot kita pada pagi ini, kita kena sungguh-sungguh bersedia untuk menunaikan umrah di tanah suci. Kenapa? Kerana umrah ibadah
yang melibatkan kesihatan fizikal dan mental. Yang menuntut kewangan, menuntut kesihatan, menuntut persediaan yang lebih. Dan kita akan berada di bukan tempat kita, tetapi bumi yang disebutkan sebagai khairu biqa'il ard. Sebaik-baik sudut di muka bumi Allah. Sebab itulah pada siri-siri yang lain dan tuan-tuan sekalian, yang saya percaya tuan-tuan pernah ikut, para guru kita sering mengingatkan untuk kita sentiasa bersedia. Antara persediaan kita, sentiasa beristighfar, ada kawan yang baik, ada teman yang baik. Berbetulan pula, kita sedang memperingati peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita macam mana pentingnya kawan yang baik. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanya Rasulullah, bila lagi aku nak berhijrah? Rasulullah sebut, la'alla Allah an yahdiyaka sahiba, mudah-mudahan Allah memberikan kamu seorang rakan yang baik sebagai tanda pentingnya kawan yang baik. Jadi tuan-tuan sekalian, persediaan secara pengetahuan kita, kesihatan kita, bekalan wang yang cukup, kawan yang baik, antara perkara-perkara yang amat penting dalam perjalanan umrah kita. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam kesempatan yang ada, elok rasanya kita buka untuk soal jawab. Kalau ada apa-apa yang kita boleh bincang bersama, insya-Allah. Dipersilakan kalau ada soalan. Ha? Tak masuk dah, tahu dah. Ha? Tak masuk dah, tahu dah. Masuk dah. Tak ada soalan. Alhamdulillah, tak ada soalan.